Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati pengacara majelis, pengurusi Arjanta Kuasa, para imam surau Fathur Rahman, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 10 November 2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam siri tadabbur Quran di bawah program Mawa'iz wal Mufassirin ataupun Mau'izatul Mufassirin, nasihat yang disampaikan oleh para ulama tafsir. Kita bukan nak belajar tafsir, tapi kita nak ambil petikan daripada nasihat ulama tafsir, di mana tajuk yang kita akan bincangkan, kalau para jemaah ada Quran ataupun ada mushaf, boleh buka surah Al-Baqarah ayat 145. Surah Al-Baqarah ayat 145, iaitulah ayat tentang bagaimana rusaknya orang-orang yang terdahulu kerana mengikut hawa nafsu. Mengikut hawa nafsu setelah datangnya keterangan kepada mereka. Maknanya keterangan datang, mereka masih lagi mengekalkan, tidak mau ikut, tidak mau berpaling kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para pendakwah yang benar ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm innaka idzal laminaz zalimin. Allah SWT menegaskan bahawa kalau kamu ikut hawa nafsu mereka. Jadi ayat ini asalnya larangan daripada kita ikut hawa nafsu ahlul kitab. Tetapi sebagaimana telah ditakrirkan oleh ulama Islam, ulama tafsir kata al-ibratu bi umumil lafzi, yang diambil hukum tu daripada lafaz yang umum, bukan khusus kepada sebab-sebab yang tertentu. Maka Allah kata kalau kamu ikut hawa nafsu mereka, iaitu orang yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepada kamu ilmu, kamu dah ada ilmu tapi kamu ikut juga mereka, innaka idzal laminaz zalimin, maka ketika itu kamu termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Dalam sebuah kitab tafsir nama dia Fathul Qadir, di mana Fathul Qadir ini ditulis oleh seorang syekh nama dia Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dia kata dalam ayat ini fihi minat tahdidil azim, suatu amaran yang besar dan satu tegahan yang kuat yang boleh menyebabkan kita rasa gerung dan takut, hati kita rasa gemetar, bahawa punca kerusakan manusia duduk di mana? Duduk di ikut hawa nafsu yang menyalahi syariat Islam yang benar ini, menyalahi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah merupakan sayyidu waladi Adam, penghulu bagi anak Adam. Allah SWT sebut Nabi, kalau kamu ikut mereka, kamu akan binasa. Kata Syaukani, kalau itu Nabi, bagaimana dengan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Sudah pasti lebih berbahaya kalau kita pergi ikut orang-orang yang tidak mahu kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Baik para jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang ikut hawa. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Apa makna hawa? Hawa, al-hawa di sini bahasa Arab, bukan hawa mana angin. Bahasa Melayu tidak. Kalau nenek kita. Nama dia Hawa juga. Tapi bagaimana sebutan dia? Hawa dengan ha. Hawa itu nama nenek kita. Isteri kepada siapa? Tu ayah kita Adam. Yang bahaya ni dengan ha. Al-hawa. Itu makna hawa nafsu. Biasanya kalau sebut hawa, dia akan ikut sekali dengan nafsu selalu. Makna ikut hawa di sini iaitulah kecenderungan nafsu mencari keseronokan yang bercanggah dengan tuntutan syarak. Kalau nafsu kita mengikut yang dilunas-lunas yang diizinkan, itu tidak salah. Makna ikut hawa nafsu saja tak salah. Kalau tak ada nafsu, itu bukan manusia. Itu sudah jadi malaikat. Yang tak ada nafsu ni malaikat aja. Kerana itu Allah SWT lantik penjaga kita. Siapa dia? Malaikat. Malaikat ni banyak jenis, tuan-tuan para jemaah sekalian. Kita boleh tanda, malaikat ni banyak jenis. Satu malaikat dia panggil malaikat hafazah, yang duk jaga kita. Hak ni dia jaga. Kita tidur dia jaga. Sebab tu kita sedar tidur, tak ada semut ke lipah ke masuk dalam hidung. Bukan ada. Tiba-tiba masuk ambulans, masuk sini. Kenapa? Sombak hidung sana, telinga sini, masuk lipas, masuk cicak. Tak ada tak? Tak ada. Sebab adanya malaikat hafazah, penjaga kita. Yang kedua, malaikat pencatat amalan. Kiraman katibin. Ini pencatat amalan ni dia duduk ada bila-bila masa. Awak pergi mana pun dia ikut. Satu lagi malaikat dipanggil malaikat rahmat. Yang ni dia akan bersama dengan kita bila kita buat baik, bila kita tak baik dia akan lari. Jadi para jemaah sekalian, itulah dia panggil kategori malaikat. Jadi malaikat ni dia tak ada nafsu. Allah Taala beri pada dia akal dan dia melaksanakan la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak derhaka kepada Allah sekali-kali dan mereka akan lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka manusia dia ada nafsu. Kerana itu pertembungan di antara nafsu dengan tuntutan syariat adalah satu pertembungan yang besar. Siapa dia boleh kontrol, dia selamat. Siapa dia tabi ahwa'ahum, ikut nafsu, maka orang itu akan binasa. Maka di sini terdapat banyak dalil-dalil syarak larangan daripada ikut hawa nafsu, di antaranya ayat yang telah kita baca tadi, dan juga di antara ayat surah As-Sad ayat 26 Allah kata wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan ikut hawa nafsu kamu yang menyebabkan kamu akan terpesong daripada jalan Allah Azza wa Jalla. Maka kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Ibn Katsir ini seorang ulama tafsir yang masyhur. Dia juga mahir dalam bidang hadis. Dia juga pakar dalam bidang sejarah. Dan dia termasuk dalam tokoh ulama mazhab Syafi'i, Imam Ibn Katsir. Dia kata apa? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Allah kata, mu tengok tak siapa yang menjadikan Tuhan dia tu hawa nafsu dia. Apa dia maksud ilah? Bukan makna organisasi dia sembah, dia kapi ikut. La. Ai mahmastahsana min syai'. Mana-mana orang yang memandang baik kepada satu perkara yang disukai oleh nafsu, walaupun bercanggah dengan tuntutan syarak, maka orang itu dikira telah bertuhankan nafsu. Jadi bertuhan nafsu maknanya orang itu ikut nafsu dia, tidak mengikut apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, inilah yang kita bimbang hari ini. Kita hidup di zaman penuh dengan cabaran. Cabaran saja kita ini. Apa kata kita tak cabar? Dalam bidang kehidupan, dalam bidang apa saja pun kita akan berlomba mencari kesenangan. Tetapi kesenangan itu ada lorong yang telah digariskan oleh syarak,
iaitulah melalui jalan-jalan yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nak makan minum, ada halal, ada haram. Dalam kekeluargaan, ada lorong halal, iaitulah lorong perkahwinan, dan ada lorong haram, lorong yang tidak dibenarkan oleh syarak. Maka Allah SWT dia tak tutup satu pintu kecuali dia akan buka pintu-pintu kebaikan. Allah Ta'ala haramkan zina, maka dia bukanya pintu perkahwinan. Allah SWT haramkan riba, maka dia bukanya pintu perniagaan, pintu al-makasib. Jadi tidak ada sebab kalau kita nak kata ikut Islam ini kita rasa tak selesa, kita akan jadi sempit, kita akan jadi ketinggalan zaman. Sebagaimana didakwa oleh orang, ikut Islam kita tidak maju. Kita kata tak ikut Islam itulah yang menyebabkan kita kemunduran, yang menyebabkan kita ketinggalan banyak perkara. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, kita boleh semak dalam sejarah Islam ini sebagaimana yang telah berlaku di awal umat ini. Sampai peringkat berapa ratus tahun Islam berkuasa di Andalus sebelum dijatuhkan, sampai sekarang ini sudah jatuh. Dan juga bagaimana kerajaan Utsmaniyah telah sampai kepada kawasan-kawasan di sebahagian daripada kawasan Eropah, mana mereka pergi bukan sebab bangsa, tapi dia sebab dengan agama yang mereka bawa. Sehingga terdengar kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar kata apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni kaum yang Allah Ta'ala muliakan kita dengan sebab Islam. Kalau kita cari lain daripada Islam, maka kita akan kecundang, kita akan tewas. Maka kata di ulama, nafsul hawa nafsu itu sendiri bukanlah satu benda yang dicela pada syarak. Bal yang dicelanya ittiba'uhu, orang yang ikut dia. Saya ni ada jalan, yang ni yang halal, yang ni yang tak halal. Sekarang ni tuan-tuan yang duduk di pejabat ni, contoh kita kata bank ada dua, satu dia panggil Islamik, satu tidak Islamik. Kita pergi kepada isu takaful, ada takaful, ada yang konvensional. KWSP, pihak kerajaan telah buka, ada yang syariat, ada yang tidak syariat. Agak-agak kita nak pilih hak mana. Kalau kita ambil besar-besar contoh, payah kita nak memikir. Nah, kita fikir contoh yang simple, yang mudah kita boleh fahami. Takkanlah nak ubah daripada hak tidak Islam kepada Islami, payah. Dia kata, Ustaz, waktu keluar dividen nampak banyak yang tak Islami tu. Sudah. Itu pun ada orang cakap, silap aku pergi tukar. Silap tukar sebab dia punya pulangan tidak berapa banyak, nak beza dengan yang tidak Islam. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, para jemaah sekalian, itulah ukuran parameter kita. Kita ikut nafsu ke, kita nak ikut syariat? Saya rasa ini parameter yang mudah, yang senang untuk kita buat ukuran, sebab nampak depan mata kita, kita pilih yang mana satu. Baiklah. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menerangkan kepada kita binasanya, rusaknya beberapa kaum yang telah mengikut hawa nafsu dengan beberapa contoh yang diberi. InsyaAllah saya akan ambil contoh secara ringkas. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di kalangan mereka, InsyaAllah. Yang pertama an-nattiba'ul hawa. Sebab-sebab orang ikut hawa nafsu ni, sebab apa? Kalau boleh tuan-tuan letak nombor, kita ambil nombor supaya kita lebih senang untuk kita buat catatan. Alhamdulillah, saya tengok para pelajar kita ni, di antara kelebihan dianya suka mencatat. Dia kata punca manusia terikut dengan hawa nafsu yang pertama, adamu ta'awud. Kita tak biasakan, kita tidak dibiasakan oleh mak ayah kita, anak-anak kita pula tidak dibiasakan untuk mengawal segala kehendak budak-budak ini daripada kecil. Kita ni ada duit, tak kira lah banyak mana ada duit. Yang pentingnya orang-orang tua kat kampung dia bergurau, dia kata kita semua ni tuan-tuan dan puan-puan, duit tak habis nak makan. Betul tak?
Duit, kau habis makan duit? Duit tak habis nak makan. Sebab apa tak habis? Sebab tak makan, sebab tak boleh makan ya dah. Kalau boleh makan tak cukup. RM100 sekali kunyah ya habis. Jadi dia kata duit tak habis nak makan. Kita kata betul lah tu. Sebab duit orang tak makan, tapi orang membeli dengan dia. Jadi daripada awal lagi, apabila kita tidak kawal nafsu daripada awal, maka kebiasaan itu akan terbawa-bawa. Baik. Kalau dia anak orang kaya, waktu ayah dia ada, mak dia ada, dia boleh mewah dengan harta mak ayah dia. Tapi kalau ayah dia sudah tidak ada, dia biasa hidup mewah, maka disitulah mereka akan mencari punca-punca yang boleh memewahkan hidup dia. Mereka akan cari sebab-sebab yang boleh mendapat apa yang dikehendaki oleh nafsu, yang menyebabkan mereka tidak akan peduli batasan halal dan haram, tidak masuk dalam kira-kira. Sebab apa? Sebab terbiasa dengan hidup sedemikian. Kerana itu, untuk menyelamatkan kita dan keluarga kita, para jemaah sekalian, kita mesti daripada awal lagi kita didik. Bukan semua benda yang anak yang kita nak kita beri. Hari ni Masya Allah kita tengok alat-alat gadget yang ada di tangan kita ni. Kadang-kadang hak anak dia pegang tu lebih mahal daripada hak orang tua pegang. Sebab segala kehendak dituruti. Sekali tak dapat, dia mengamuk lebih daripada orang yang tak tahu apa, kita kata. Itu yang pertama. Kita pergi kepada sebab yang kedua. Sebab yang kedua, manusia ni terjebak mengikut hawa nafsu, iaitulah mujalasatu ahlil ahwa. Apabila kita banyak duduk dengan orang yang suka bercakap dengan hawa nafsu, dia, suasana kita ni, para jemaah sekalian, dia akan terbiasa dengan kawan-kawan. Dia akan terbiasa dengan di mana tempat kita duduk. Kerana itu kata di Abu Qilabah, seorang ulama salah nama dia Abu Qilabah, dia kata la tujalisu ashabal ahwa. Mu jangan duduk dengan orang yang ikut hawa nafsu. Fa inni la amanu an yarmisukum fi dhalalatihim. Aku bimbang nanti mereka akan tarik kamu, tenggelamkan kamu dalam kesesatan mereka. Ataupun yulabis, mereka akan memberi satu keraguan, kesamaran kepada kebenaran yang kamu tahu. Sebab itu kita jangan mudah hari ini. Hari ini anak duk perhati tengok anak-anak kita ni, orang-orang muda ni, dia suka berlawan, dia main chat. Kadang-kadang orang dia berlawan tu dengan orang putih, dengan orang barat. Orang barat ni yang duk main benda ni, mereka berlatih. Dia ada latihan missionary dia ada untuk nak attack budak-budak ni. Anak kita main suka-suka, aku orang Islam, aku orang Islam. Nah, daripada kecil lagi duduk belajar kelas fardu ain, duduk mengaji Quran muqaddam, mengaji tu, tapi dia tidak ada kepakaran dalam bidang nak menepis, nak membantah, nak berlawan dengan hujah-hujah yang dikemukakan oleh puak-puak ni. Itu cukup berbahaya. Jadi sama ada kita duduk dengan lawan dengan puak-puak Kristian, dengan agama lain, ataupun daripada pengikut-pengikut ajaran sesat yang lain. Baru ni saya jumpa seorang sahabat, dia kata keluarga dia ni terjebak dengan Syiah. Saya kata punca di mana? Adakah dia pergi ke negara Syiah? Ataupun ada dia kata tak, dia duduk main ikut internet. Dia berlawan, akhirnya dia sudah terkesan dengan kematian Sayyidina Hussein, yang menyebabkan dia pun duduk menangis juga, ya Hussein, ya Hussein. Terlupa dia, ya Allah, sebab dia main perasaan. Hussein mati dia bunuh, Hussein dizalimi, cucu Nabi. Akhir sekali anak-anak dia pun dah mula keluar nasyid-nasyid yang memuja Sayyidina Hussein, terlupa dah kepada nak puji para sahabat yang lain. Kita kata jangan main-main. Jangan rasa tak apa, saya ada benteng. Tidak mudah para jemaah sekalian. Itu dia panggil bahayanya musahabah. Itu dari sudut pemikiran, dari sudut perbuatan, dari sudut amalan. Bagaimana kita tengok kalau anak-anak muda kita yang terlibat dengan dadah, terlibat dengan gejala-gejala ni. Kita di Malaysia ni kita suka panggil gejala, gejala sosial.
Kalau orang mari tanya kita, orang budak-budak mari tanya, dia kata, Pak Cik, kita nak tanya ayah kita. Tak, boleh. Apa dia gejala sosial? Boleh cerita tak? Perbuatan yang bercanggah dengan kebiasaan kita ada, itu dipanggil gejala sosial. Baik. Terima kasih. Barakallahu fi. Ada lagi? Gejala sosial apa dia? Ya, sila. Kerutan akhlak. Baik. Kenapa kita tidak direct point? Masalah yang berlaku dalam masyarakat kita ni, gejala isak dadah, gejala zina. Kerana itulah berlakunya campur anak sana sini. Jadi itu yang dipanggil lafaz-lafaz yang menunjukkan keburukan yang telah digazetkan oleh syarak, jangan ditukar. Sebab kalau kita tukar, kita lupa kepada keburukan ataupun benda itu adalah merupakan satu jenayah. Kalau kita nak tengok dalam perbezaan indeks dalam negara kita umat Islam dengan negara bukan Islam, mungkin rendah dia dari sudut beberapa kategori jenayah. Mana boleh dia tu? Negara umat Islam banyak jenayah. Kata cuba senaraikan. Bagi kita minum arak satu jenayah, jenayah syariah dia panggil. Pergaulan bebas jenayah, zina jenayah. Bagi mereka kalau suka sama suka tak ada masalah. Sebab itu berkata indeks dia lebih rendah. Maka para jemaah sekalian, di sini yang penting bagi kita supaya kita tidak ittiba'u ahwa ahli dalal, supaya kita tidak mengikut hawa nafsu orang-orang yang sesat, iaitulah kita jangan duduk dengan mereka dan jangan cuba mendekati mereka kalau kita tidak ada kepakaran atau kemampuan. Manakala ada orang bukan Islam cuba nak melawan kita, kita kata nanti saya akan bagi kepada awak link ustaz-ustaz pendakwah-pendakwah kita ni yang mahir dalam bidang ini, baru dia boleh lawan. Kalau tidak, nanti kita akan terjebak dan kita akan terperangkap dengan dia, wal'iyazbillah. Baik, kita berpindah kepada yang ketiga. Sebab yang ketiga manusia ni akan terjebak dengan ahwa, dengan hawa nafsu. Apa sebab dia? Dia kata al-musara'ah. Cepat sangat mengikut kehendak nafsu walaupun dalam perkara yang diharuskan. Benda ni benda harus. Kalau benda haram tu kita kata haram sangatlah. Tapi kita suka sangat lebih-lebih. Contohnya kita kata dalam bab makan minum. Kalau kita berpada dengan makan 3 menu, cukup dah. Kita berasa kenyang dah, nafsu makan kita cukup. Kenapa kita nak ambil 5 sampai 10? Mungkin kali pertama kita boleh ikut, boleh lawan. Tak apa 5 pun kita apa ni sedikit. Tapi bila mari bulan Ramadan, bila kita lapar, sehingga kan ada orang kata kita nak beli makanan, jangan beli ketika lapar. Betul tak? Waktu lapar kita beli semua benda kita nak ambil belakang. Tak cukup 2 tangan. Bawa kereta troli lagi pula balik. Akhir sekali tak cukup pinggan, tong sampah menjadi tempat dia. Maknanya itu dia panggil ittiba'ul hawa, kerana kita terlalu ikut. Cepat sangat nak ikut kehendak yang nafsu dalam perkara yang diharuskan, tetapi kita tidak mampu mengawal. Daripada harus dia akan pergi kepada pembaziran, daripada pembaziran bawa kepada haram, sehingga bawa kepada innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Pembaziran itu membawa kepada menjadi saudara syaitan. Oh, sikit-sikit ya ustaz, tak banyak. Hari ni kita kata 1 kilo kita masuk tong sampah. Besok mungkin 2 kilo. Saya tengok dalam, tak tahulah siapa yang buat statistik tu, berapa tan satu hari makanan-makanan yang dibuang dalam tong sampah. Banyak. Oh, dia kata kita ni ustaz kalau kempen macam ni, nanyalah penjual-penjual tu. Dia jual kerana kita beli. Tapi kalau kita sebagai pembeli, kita beli apa yang kita perlu, bukan kita beli untuk nak habiskan barang orang. Nah, kalau barang dia tak habis hari ni, dia tak buatlah banyak besok. Itu masalah yang berlaku kepada kita. Maka
kita kena latih diri kita untuk menghadapi masalah ini supaya kita tidak terperangkap dengan hawa nafsu kita ni. Kita kena latih, sabar, meninggalkan perkara-perkara yang diharuskan supaya kita boleh mengekang kehendak nafsu yang tidak terkawal pada akhirnya. Nah, ini satu perkara yang cukup susah. Tapi macam mana nak buat? Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita masih ada ruang, masih ada jalan lagi untuk kita selamatkan diri kita, iaitu kita ambil ikut keperluan. Jangan ambil mengikut apa yang ada di hadapan. Baik. Yang keempat, sebab yang keempat, ittiba'ul hawa, iaitulah terlalu cenderung berminat kepada kemewahan dunia. Dia panggil ar-rukun, hubbud dunia, kerana terlalu cintakan dunia yang menyebabkan kita akan terjebak dengan hawa nafsu. Dia, kalau kita tanya saya tanya sekali lagi tuan-tuan, kalau orang kata ini dunia berlaku, dunia, bolehkah kita nak definisi dunia tu apa dia? Boleh tak sahabat kita depan? Dunia tu apa benda? Ya, kalau kata ini dunia ni, apa dia dunia? Ya? Ya. Nah, lawan akhirat. Dunia. Nampak nak? Kita tinggal. Ya? Kita tinggal. Dunia tempat kita tinggal sekarang. Maknanya kalau dunia ni tidak dicela. Bukanlah satu benda yang dicerca pada syarak. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tinggal di sini, bila kita nak buat persiapan ke akhirat? Nah, maka dia kata ittiba' ar-rukun ila dunia. Maknanya dunia ini satu perkara, kalau definisikan ada dua makna. Satu, alam dunia. Alam dunia maknanya tempat kita hidup sekarang. Itu nama dia alam dunia. Bila orang mati, dia pergi ke mana? Orang mati, alam mana dia duduk? Alam barzakh. Nah, betul, alam barzakh. Apa nak alam barzakh? Alam? Tak apa, sebut je. Kalau salah pun tak ada markah. Kalau betul boleh. Ya. Alam barzakh makna alam pemisah. Kita panggil tempat transit. Dia bukan akhirat. Dia di sini atas kubur, atas bumi. Kalau kita pergi korek, ada dia dalam tu. Tak, orang baru mati lah. Lama-lama mati mungkin tinggal tulang kot. Yang baru mati, kalau kita pergi korek kubur dia, ada tak ada dia? Ada, tapi interaksi kita dengan dia, interaksi akhirat. Tak payah lagi. Sebab tu ada setengah orang ni, dia duk tulis Facebook kat ayah dia. Oh, abah, dia ambil gambar batu nisan, dia tulis, abah, hari ni Alung datang ziarah abah. Semoga abah bahagia dengan... Apa cerita awak pergi duduk cakap dengan orang mati dengan tulis-tulis tu? Mana dia baca Facebook dalam kubur? Nah. Habis doa. Lah, itu doa itu interaksi secara syar'i. Nabi yang suruh kita berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suruh kita beri salam bila pergi ke kubur. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Nabi suruh kita berdoa. Tapi kalau kita pergi cakap-cakap, buah-buah bagi tahu dengan dia tak? Oh, abah, sibuk ni kat Malaysia sekarang ni, PRU 15 sedang berlaku, contohnya. Ada faedah tak? Ayah dia nanti silap-silap malam bakal hantar bagi, korek aku nak masuk Melayu, tengok daftar kat mana. Kita kata, alam itu alam barzakh, maknanya alam pemisah di antara bukan dunia, bukan akhirat. Alam akhirat yang akan datang setelah Israfil meniup serunai sangkakala, maka kita mengatakan bila kita kata dunia, alam, dunia kehidupan. Bila kata orang ni ikut dunia, orang ni mengejar dunia, maknanya mengikut kehendak yang dituntut oleh dunia. Di alam dunia ni mengikut hawa nafsu, itu yang dia kata bil hayatid dunia. Jadi definisi dia tu kata asas, kalau kata dunia saja tak salah. Ada. Mana kalau tak ada dunia, mana ada apa yang kita nak hidup kat mana? Dalam tadabbur kita kepada surah Ar-Rahman, Allah Taala cabar manusia ni. Ini stata antum fuzu kan ayat tu. Kalau kamu mampu keluar daripada bumi, daripada aqtaris sama, bumi dengan langit ni keluar.
Oh, ada orang kata dah mampu pun sekarang. Siapa dia? Yang naik ke angkasa lepas. Dia pergi berapa hari ya angkasa. Dia mampu nak keluar daripada kuasa Allah? Tak mampu. Jadi ayat itu sebenarnya bukan ayat Apollo. Siapa dia kena Apollo sini, dia sudah tua. Betul tak? Zaman kita dulu budak-budak ingat cerita Apollo naik ke bulan. Ni rambut ubai putih ni tahu belakang Apollo ni. Nah, ni budak-budak kecil mana tahu Apollo. Nah, dia kata Apollo naik ke bulan. La, ingat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah khitab ayat itu kepada jin dengan manusia. Jin Apollo lama dah dia naik ke langit. Kalau ayat tu nak ayat Apollo, faedah apa Allah Ta'ala sebut tentang jin? Jin memang kerja dia naik ke langit. Tiap-tiap hari dia naik. Itu dia panggil, baiklah para jemaah sekalian. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya. Allah sebut dalam Quran, orang yang la yarjuna liqa'ana, orang yang tidak berharap nak jumpa dengan Allah dan mereka sangat senang untuk hidup dunia. Itu dia panggil kerja dunia ni di antara sebab kerosakan ikut nafsu, kerana dia nak kemewahan dunia, kerana dia ingat dunia inilah tempat dia tinggal. Yang sebenarnya dunia ni tempat tinggal ke tempat meninggal? Ya? Dunia ni tempat tinggal ke tempat meninggal? Baru bijak orang sini. Sesuailah duduk di Putrajaya ni. Dunia tempat meninggal ke tempat tinggal? Tempat meninggal. Tinggal sementara duduklah sekejap. Tapi untuk kita meninggal, tinggal apa? Apa yang kita nak meninggalkan? Meninggalkan asar, qaddamu asarahum. Apa yang kamu tinggal, kebaikan-kebaikan yang kamu buat, itu yang dikatakan tempat kita meninggalkan kebaikannya. Tuan-tuan yang buat surau ni, kita tolong orang, kita bina masjid, kita buat rumah-rumah orang yang miskin, orang anak yatim contohnya. Orang kenal tak kenal? Oh, ini jasa dia lah ni. Ini fulan, ini ustaz ni lah yang menjadi pendidik. Maka menjadi kenangan. Tapi jangan lupa Abu Righal. Mungkin tuan-tuan jangan dengar nama seorang tokoh hebat di zaman Quraisy, nama dia Abu Righal. Jumpa dah cari Pak Abu Righal. Tak cari lagi. Kena pergi cari. Abu Righal ni, ini tali baruk kepada Abrahah yang menjadi guide kepada Kaabah. Bila Abrahah nak serang Kaabah, ingatkan cerita Ashabul Fil tu. Abu Righal ni lah yang jadi tali baruk buat masuk Abrahah nak pergi tunjuk di mana Kaabah untuk diruntuhkan. Apa jadi tuan-tuan? Setiap kali bobok Quraisy ni pergi haji, zaman jahiliah tu, lepas haji dia mesti pergi kubur Abu Righal untuk dikencing di situ. Itu dia panggil orang yang meninggalkan kesan yang buruk. Maka dunia ni tempat meninggalkan kebaikan-kebaikan, kerana kebaikan itulah yang menjadi bekalan kita ke akhirat, dan ada kebaikan yang tidak putus. Itu dia panggil pahala jariah. Ingatkan dalam hadis Nabi sebut apa? Apabila mati seorang manusia, terputuslah amalannya sendiri kecuali 3 perkara. Yang pertama, ya, anak yang soleh, yang berdoa. Lagi, sedekah jariah. Lagi, ilmu yang bermanfaat. Maknanya kita mesti tinggalkan amalan-amalan, kesan-kesan yang boleh memberi pulangan kepada kita. Sehingga dikata oleh para ulama, dikata di antara contoh manusia yang bahagia, dia mati, kebaikan dia tak mati. Dia mati, kebaikan dia tak mati. Hari ni berapa ramai kita tengok tokoh-tokoh ulama yang mati tak ada isteri, tak ada anak. Saya buat contoh, nama-nama yang tuan-tuan kenal, nama dia Imam Nawawi. Raja dengar tak nama Imam Nawawi? Raja dengar lah, hadis 40 Nawawi, kitab Azkar Nawawi, kan kita belajar. Imam Nawawi ni tak ada anak, isteri pun tak sempat nak kahwin. Umur dia mati pemuda 45 tahun. Tetapi lebih baik daripada orang yang tinggal anak berpuluh-puluh. Sebab berapa ribu satu hari orang yang akan sebut qala Nawawi rahimahullahu taala. Berkata Nawawi, semoga Allah Taala rahmati dia. Boleh katakan, kita sendiri hari ni berapa kali dah?
Ustaz-ustaz lain pula berapa lama dah? Berapa banyak? Maka itu dia katakan orang yang bahagia. Tuan-tuan ingat ni, orang yang bahagia, tuan yang mati, kebaikan dia tak mati. Boleh ke tak boleh kita cuba usahakan, kalau kita mati, biar kebaikan kita tak mati. Tapi manusia celaka, na'udzubillah, sebaliknya pula, dia mati, keburukan, kejahatan dia tak mati. Dia duduk buat fitnah pada orang, duduk edit gambar orang, duduk macam-macam dia sebarkan. Nah, kalau dia mati dalam kubur, orang duduk baca, oh dia ni jahat, hasil daripada siapa? Tuduhan yang dibuat oleh fulan. Maka kita mengatakan itu satu keburukan, tuannya mati, kejahatan dia tidak mati. Itulah satu perkara yang cukup berbahaya. Baik, kita pergi kepada sebab yang kelima. Sebab yang kelima, al-jahlu bil awaqib. Orang yang tak bincang langsung kesan buruk kepada mengikut hawa nafsu. Sebab apa? Sebab kita tak belajar. Hoi, dia kata, ustaz, saya belajar kitab. Kitab apakah tuan-tuan yang paling simple, yang paling mudah untuk kita memahami apa? Untuk kita memahami kesan buruk mengikut hawa nafsu itu, kitab apa? Kitab apa yang paling mudah sekali? Tulis, nama dia Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati ini kecil, tetapi dia punya ilaj ataupun kesan untuk memberi didikan kepada jiwa kita sangatlah besar. Jadi para jemaah sekalian, saya syorkanlah supaya kita ambil kitab yang kecil ini, kita jadikan bahan bacaan kita dan bahan murajaah kita. Sebab apa? Kita tidak ada masa panjang, kita tidak ada masa banyak untuk belajar yang besar-besar. Hai, dia kata kurang standard tu ustaz. Kalau kita belajar hak martabat tinggi-tinggi, baru kita rasa ada standard. Kita ni suka standard je. Tidak suka dari sudut amali. Kita hak naknya dari sudut amali. Kita bukan nak jadi. Kalau setakat nak standard saja, ngaji banyak-banyak tapi amalan tidak ada. Maka kita kata itu dari sudut kepahaman adalah merupakan satu kesilapan. Baik, kita ringkaskan para jemaah sekalian kerana masuk dah waktu Isya. Yang keenam, orang-orang yang mengikut kehendak nafsu semata-mata ini tanpa melihat kepada kepentingan syarak, mereka akan kehilangan akhirat. Kita akan kehilangan akhirat yang di sana tempat kita akan pergi. Dunia ni sekejap, tapi sekejap pun perlu dipenuhi dengan kebaikan. Sebab Allah Ta'ala namakan kita ni sebagai khalifah. Ja'alna khalifatan fil ardi. Allah jadikan kita ni khalifah. Ada setengah orang ni dia kata khalifah Allah. Betulkah kita ni khalifah Allah ataupun kita hanya khalifah saja? Hak mana betul? Khalifah Allah. Kau khalifah saja. Ada setengah orang dia kata, oh, kita ni manusia ni khalifah Allah yang muka bumi ataupun kita khalifah. Jawabnya Allah Ta'ala sebutkan khalifatan fil ard. Dia tak kata khalifati. Allah tak perlu pada pengganti. Allah tidak ada pengganti. Cuma dia hantar Rasul untuk interaksi dengan kita. Sebab kita tak mampu nak berjumpa dengan Allah, maka dihantarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tak berjumpa juga dengan Allah Azza wa Jalla di dunia ini, tapi dia terima wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, kecuali Nabi kita jumpa satu direct terus dengan Allah pada malam apa? Isra dan Mi'raj. Baik. Maknanya orang yang mengikut hawa nafsu dia akan kerugian akhirat. Sebab apa? Bila kita banyak hadis-hadis Nabi sebut. Nabi kata, mu jangan makan dalam bekas emas dengan perak. Nabi kita larang makan daripada bekas yang dibuat daripada emas dengan perak. Sebab apa? Nabi kata, lahum fid dunya walana fil akhirah. Untuk mereka, orang bukan Islam di dunia, untuk kamu di akhirat. Sama juga beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak, semuanya Nabi akan kata, untuk mereka di dunia, kamu di akhirat. Jadi kalau kita ambil dah atas dunia, maka di akhirat esok orang ini tidak akan dapat merasainya
kita kata itulah kerugian yang cukup berbahaya kepada kita para jemaah sekalian. Baik yang terakhir yang kita bincangkan, iaitulah kesan daripada ikut hawa nafsu ni, akan berlakulah penyelewengan yang banyak di dalam masyarakat kita. Sebab itulah kita tengok banyak benda yang pincang dalam masyarakat. Di antaranya, kenapa berlaku kita orang Islam, umat Islam yang belajar daripada kecil, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, mu jangan makan harta secara batil. Tiba-tiba kita tengok indeks rasuah dalam negara kita ni banyak ke sikit. Dia kata jangan buat tuduhan. Saya tak tuduh, saya tanya je. Nah, ni bahasa orang wartawan, saya tanya je, dia kata. Nah. Tapi kenapa timbul pendakwaan sana sini, kenapa ada tuduhan sana sini? Kita mengatakan itu di antara sebab-sebab kenapa manusia ni apabila dia tidak ikut peraturan Allah Azza wa Jalla, maka kita akan ikut hawa nafsu di mana saja kita berada, maka itulah yang akan menyebabkan kekecewaan kepada manusia. Jadi ubat ataupun sebagai penutup, penawar kepada penyakit yang ada ini para jemaah sekalian, tuan-tuan tanda, penyakit yang ada ini kita mesti ubati dia dengan kembali kepada mempelajari ilmu tadabbur Al-Quran, supaya setiap ayat yang kita baca, setiap kalimah yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita menjadi penawar bagi hati kita. Mudah-mudahan kita tidak rakus dalam kehidupan dunia hari ini, dan mudah-mudahan kita selamat di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, setakat itu dululah sekadar yang dapat kita sampaikan tazkirah kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Ini tajuk kitanya di bawah tajuk Mau'izatul Mufassirin, nasihat yang diberi oleh para ulama tafsir. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang dengan nasihat-nasihat yang lain yang sesuai dengan masa dan keadaan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.